Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillah bertemu kita dalam sesi bual bicara naratif Naib Chancellor siri yang keempat. Saya Hidayah Arifin daripada Fakulti Bioteknologi dan Sains Biomolekul yang diamanahkan sebagai moderator untuk sesi kali ini. Bagi siri keempat ini, para panelis akan mengupas 2 daripada 11 aspirasi yang telah digariskan dalam naratif Naib Chancellor 2022, iaitu memartabatkan penyelidikan untuk negara dan merancak UPM Global. Sebagai sebuah universiti penyelidikan, 2 topik ini dilihat amat penting kepada warga UPM, khususnya bagi memastikan kita dapat sama-sama berganding bahu dalam memastikan visi UPM untuk menjadi sebuah universiti bereputasi antarabangsa tercapai. Kerjasama warga UPM dapat dilihat melalui laporan QS World University Rankings 2023 yang baru dikeluarkan, yang mana UPM telah melonjakkan kedudukan dari tangga 143 ke tangga 123 pada berbanding tahun sebelumnya. Dengan peningkatan kedudukan ini, tanggungjawab kita sebagai warga UPM juga dilihat semakin besar, khususnya untuk memastikan impak daripada aktiviti penyelidikan dan kerjasama antarabangsa dapat dikongsi bersama semua pihak. Alhamdulillah bersama kita pada hari ini adalah para panelis ya, yang dilihat amat bertepatan untuk mengupas topik memartabatkan pendidikan negara dan merancak UPM Global. Pada hari ini kita ada 3 orang panel ya. Panel kita yang pertama ialah Profesor Dr. Azim Mahdi ya, pengarah Pusat Pengurusan Pendidikan ataupun RMC. So beliau adalah antara orang penting dalam merancang strategi pendidikan di UPM. Terima kasih Prof dapat bersama kita pada hari ini. Okay, panelis yang kedua ialah Profesor Dr. Suhaimi Abdul Rahman ya, pengarah Pusat Antarabangsa Putra ataupun lebih dikenali sebagai iPutra. So panelis yang akan membincangkan tentang visibility UPM dalam usaha menjadi universiti bereputasi antarabangsa. Terima kasih Prof dapat bersama kami. Terima kasih juga kepada Prof Hidayah kerana menjemput saya pada pagi ini. Okay, panelis kita yang ketiga merupakan Profesor Dr. Zunita Zakaria, iaitu pengarah Institute Bioscience. Mungkin kebanyakan daripada warga UPM telah mengetahui bahawa ini adalah institut pertama UPM yang mencapai status High COE yang setakat ini masih mengekalkan kecemerlangan ya, Prof, dalam penyelidikan dan pengantarbangsaan. Terima kasih Prof dapat bersama kami. Ya. Okay, baiklah, saya akan terus bertanyakan soalan pertama kepada panel yang pertama, iaitu Profesor Dr. Azir ya. Prof Azir, antara aspirasi dalam naratif Naib Chancellor 2022 adalah untuk memartabatkan pendidikan negara dan ada juga digariskan kepentingan untuk memartabatkan UPM sebagai sebuah universiti pendidikan yang unggul. Sebagai pengarah RMC yang menerajui penyelidikan di UPM dan juga bertanggungjawab merancang strategi pendidikan di UPM, boleh Prof kongsikan pandangan Prof berhubung aspirasi ini? Okay. Terima kasih Puan Moderator. Term yang kita gunakan di sini adalah Universiti Penyelidikan. So di mana lebih dikenali dengan RU kita panggil. Dan untuk makluman semua, UPM telah dinobatkan sebagai RU pada tahun 2006. So jika kita lihat, saya pun dah masuk siri 5 ni. Saya rasa panel-panel lain pun siri 5. Kecuali Puan Moderator saya rasa. Dan kita lihat warga UPM ni, kita telah memasuki fasa kepada generasi yang muda, yang lebih maksudnya yang memasuki universiti ni pada peringkat apabila Universiti Putra Malaysia ni telah dinobatkan sebagai RU, salah satu RU. So kenapa RU tu penting? Kerana RU ni di mana kementerian telah memperuntukkan dana kepada universiti. Kita ada 5 RU di Malaysia, di mana dana ini kita gunakan. Kita gunakan untuk mengukuhkan ekosistem penyelidikan di universiti. Okay, saya ingat lagi ketika UPM perlu menghantar laporan RU kepada KPT pada tahun 2006 pada ketika itu. Dan kita terpaksa mendapatkan data dan juga bukti sokongan untuk kita hantar ke KPT. Dan pada ketika itu UPM tidak subscribe Scopus pun. So kita menghadapi masalah untuk mendapatkan data. Dan dengan dana RU, so staf akademik yang berkhidmat di UPM pada ketika ini dapat menggunakan database Scopus, di mana sebenarnya ia adalah kesan daripada peruntukan yang diberikan oleh kementerian. So oleh itu status RU ni adalah sangat penting kepada UPM
dan kita pada satu ketika kita pernah menjadi ataupun menduduki kedudukan yang terbaik di kalangan 5 RU di Malaysia. So namun begitu, kedudukan RU kita ni tidak boleh kita banggakan, dan kita sebagai warga UPM perlu memastikan bahawa kita boleh menyumbang, di mana kita akan terus menyumbang di dalam arena penyelidikan ini dan membantu UPM untuk mengukuhkan kedudukan UPM di kalangan RU. Dan ini adalah penting sejajar dengan hasrat universiti untuk menjadi universiti berreputasi tinggi di peringkat antarabangsa. So kekukuhan penyelidikan di universiti itu adalah salah satu faktor yang penting untuk kita dikenali di peringkat antarabangsa dan seterusnya meningkatkan ranking kita di pesada dunia. Itu komen dari saya, Puan Moderator. Terima kasih. Okay, terima kasih. Terima kasih Prof Aziz. So kalau kita lihat poin daripada Prof Aziz sebentar tadi, beliau mengatakan bahawa dana RU ni sebagai penyuntik lah untuk sebagai kekuatan research universiti, dan meningkatkan ekosistem universiti. Ya, okay, so ini adalah sesuatu yang sangat penting lah yang bermanfaat kepada seluruh warga universiti, dan adalah penting untuk kita mengekalkan kedudukan sebagai research universiti. Okay, terima kasih Prof Aziz. Saya balik kepada Prof Suhaimi. Prof Suhaimi, visi UPM adalah untuk menjadi sebuah universiti berreputasi antarabangsa, dan iPutra dilihat sebagai PTJ yang dapat mainkan peranan penting dalam mencapai visi UPM ni. Bagaimana Prof melihat pencapaian UPM di peringkat global setakat ini, dan bagaimana iPutra dapat berperanan dalam mencapai pencapaian tersebut, terutamanya ketika seluruh dunia menghadapi pandemik COVID-19 baru-baru ni. So adakah iPutra mengambil pendekatan baharu dan akan terus melaksanakannya di era endemik ni? Seperti yang kita maklumlah, kita dah masuk ke era endemik kan. So adakah iPutra akan terus mengambil pendekatan baharu dan terus melaksanakannya? Silakan. Baik, terima kasih Prof Hidayah. Okey, untuk menjawab soalan daripada Prof Hidayah, pencapaian UPM di peringkat global pada ketiga ini, kalau boleh saya bagi 2 indikator. Yang pertamanya, saya ingin berkongsi pengalaman saya sendiri semasa saya membuat lawatan rasmi, lawatan sambil kerja ke Australia baru-baru ini. Lawatan kerja berkenaan dianjurkan oleh pihak EMJS dan juga EMA ataupun Education Malaysia Australia. Tujuan utamanya adalah untuk mempromosi Universiti Awam Malaysia di Australia, dan juga untuk mendapatkan grant yang ditawarkan oleh pihak Australia yang dipanggil NCP ataupun New Colombo Plan. Jadi of course dalam rangka lawatan berkenaan adalah banyak aktiviti majlis yang saya hadiri, dan dalam satu majlis ini yang dianjurkan oleh pihak MJS dan juga EMA, sudah tentu partisipannya adalah daripada local university, daripada education Australia dan sebagainya. Ramailah orang pada ketika itu, dan saya sempat berbual dengan beberapa orang wakil daripada universiti berkenaan, dan semasa saya berbual dengan salah seorang daripada wakil universiti berkenaan, saya telah diberitahu oleh rakan saya bahawa ada orang mencari-cari daripada universiti, Griffith University dan juga Macquarie University. Dia kata, Prof, ada orang mencari Prof. Bila mencari Prof tu maksudnya UPM lah. Jadi maknanya di sini kita nampak ada orang mencari UPM di peringkat global. Maknanya kita sudah diiktiraf dan kita telah dikenali. Itu yang pertama. Yang keduanya, seperti mana Prof Moderator sebut tadi, QS ranking, kita diumumkan pada baru-baru ini bahawa kita telah pun berjaya menempatkan diri kita di tempat 123 di dunia, yang terbaik di dunia. 9% terbaik di dunia. Bermakna bagi saya kita telah pun berada dalam satu level yang telah dikenali di peringkat dunia. Namun saya rasa kita semua setuju bahawa walaupun kita telah pun berada di peringkat
dunia yang telah pun diiktiraf dan dikenali oleh dunia, tapi kita tidak seharusnya berhenti dan kita sepatutnya terus melaksanakan tanggungjawab untuk mencapai kecemerlangan supaya UPM terus di persada dunia, ya. Dan oleh itu seperti mana yang disebut oleh Prof Hidayah tadi, iPutra diberi tanggungjawab dalam aktiviti pengantarabangsaaan Universiti Putra Malaysia, di mana kita tahu bahawa visi UPM adalah untuk menjadi sebuah universiti yang berreputasi antarabangsa. Jadi iPutra mengambil tanggungjawab berkenaan dan kita telah mewujudkan 4 seksyen utama untuk menggerakkan aktiviti pengantarabangsaaan supaya UPM ini terus berada di persada dunia, ya. Antara seksyen-seksyen berkenaan adalah seksyen mobility, ya. Dan yang keduanya adalah seksyen jalinan global, seksyen visa dan PAS, dan yang terakhir adalah seksyen perkhidmatan dan khidmat sokongan, ya. Bagi seksyen mobility, tanggungjawab utama seksyen berkenaan adalah untuk menggerakkan pelajar dan juga staf kita di UPM keluar untuk mendapat pengalaman luar negara, pengalaman global di luar negara. Dan mereka juga dipertanggungjawabkan untuk membawa masuk staf dan juga pelajar luar negara. Dan sebenarnya mereka diberi KPI, menunjukkan bahawa aktiviti ini penting untuk menggerakkan mobility ini, ya. Dan mobility ini sebenarnya penting, ya. Dia mempunyai serampan 2 mata sebenarnya, ya. Yang pertamanya, dalam konteks pelajar, memang kita menyediakan pelajar dengan minda global. Kita tahu pada hari ini bahawa dalam dunia globalisasi kita tidak dapat lagi, kita tidak lagi boleh mendabik dada sebagai jaguh tempatan, tetapi kita perlu ke persada dunia, kita perlu keluar, ya. Dan dengan sebab itu kita akan mempersiapkan pelajar-pelajar kita dengan nilai-nilai, norma-norma yang berada di luar negara supaya mereka ini dapat diterima di peringkat global, ya. Itu yang pertama. Dan serampan mata yang kedua adalah sebagai promosi. Mereka ini mobility, pelajar-pelajar mobility sama ada dalam program jangka pendek atau jangka panjang. Mereka datang ke sini, mereka akan mendapat pengalaman, dan kita mengharapkan supaya pengalaman yang mereka dapat itu adalah pengalaman yang manis. Dan apabila mereka pulang ke negara mereka, pulang ke universiti mereka, mereka bercerita kepada rakan-rakan, kepada saudara mara, dan malah mungkin kepada pensyarah mereka tentang UPM, dan ini akan terus melebarkan UPM di persada dunia, ya. Mereka seolah macam menjadi duta lah. Duta kecil UPM. Ya, Mereka ini penting, ya. Walaupun kita lihat program mobility ini mungkin hanyalah program sokongan, tetapi sebenarnya mereka adalah penting untuk 2 perkara tadi, serampan 2 mata, ya. Dan seterusnya, seksyen global, jalinan global juga mempunyai peranan yang amat penting kerana mereka ini akan terus melaksanakan program-program jalinan UPM bersama rakan strategi di persada dunia di peringkat luar negara, ya. Mereka ini dipertanggungjawabkan untuk mencari partner-partner yang baru untuk digandingkan bersama dengan penyelidik-penyelidik di UPM, juga digandingkan dengan PTJ-PTJ di UPM. Apabila kita dapat partner yang baru ataupun penyelidik terkemuka di dunia yang baru, kita akan terus menghubungi ataupun terus memberitahu PTJ berkenaan supaya adakan kolaborasi dengan penyelidik berkenaan, ya. Okay, Prof. Boleh Prof ulas sikit tak yang kalau semasa pandemik ni kan, especially masa 2020 dan 2021, dan bila kita dah masuk ke era endemik 2022 ni, adakah program mobility tu terbatas ataupun mungkin ada program lain yang dianjurkan oleh iPutra? Ya, terima kasih Prof Hidayah. Pandemik, kebanyakan kita rasa memang sesuatu musibah lah, suatu musibah kepada kita. Tetapi daripada perspektif positif, dia adalah satu blessing kepada kita, especially UPM, iPutra, ya. Kita melihat apabila pandemik berlaku, urusan-urusan perbincangan, networking, jaringan, mobility, kita boleh lakukan dengan secara mudah
Kalau kita rasa kita nak adakan satu perbincangan dengan rakan kongsi, ataupun rakan strategi kita di Korea pada hari ini, kita boleh bagi tahu dan dalam masa yang singkat kita terus boleh berhubungan dan berbincang dengan mereka. Berbandingan sebelum pandemik mungkin agak sukar ya. Oleh itu kami melihat era pandemik dan juga endemik adalah satu peluang dan kami akan mengambil peluang ini untuk terus membuat jalinan dan jaringan dengan pihak-pihak yang berkenaan. Dan begitu juga dengan mobility. Kita boleh melaksanakan program mobility secara maya. Dan sebenarnya bolehlah kalau saya nak sebut di sini bahawa pada tahun 2021 kita mencapai jumlah inbound mobility pelajar yang agak ramai, sebanyak 1,800 lebih. Ramai. Berbanding dengan sebelum ini, bermakna dia tidak menjadi halangan kepada kita. Inbound tu secara maya lah. Inbound secara maya. Sebab memang pelajar tidak boleh masuk kan. Sehinggalah baru ini, bulan Mei barulah kita nampak pergerakan berlaku. Jadi itu adalah satu peluang dan kita akan mengambil peluang ini pada masa hadapan. Sudah tentu fizikal, pertemuan secara fizikal itu penting, tetapi kita akan teruskan untuk bergerak secara maya juga, supaya kita terus ke depan. Okay, terima kasih Prof. Suhaimi atas perkongsian tersebut. Seperti yang kita lihat lah kan, walaupun di era pandemik dan endemik ini ia bukanlah menjadi penghalang untuk UPM terus mengekalkan kecemerlangan. Jadi kita akan beralih kepada Prof. Zunita. Seperti yang saya maklumkan tadi, IBS merupakan sebuah high COE yang terawal di Malaysia dan ini membuktikan kecemerlangan IBS sebagai sebuah institut. Boleh Prof huraikan secara ringkas inisiatif ataupun pelan strategi IBS dalam mencapai aspirasi UPM untuk memartabatkan bidang penyelidikan khususnya di peringkat global? Sebab tadi Prof. Suhaimi pun dah jelaskan bahawa pandemik dan endemik ni bukan satu isu lah untuk kita teruskan kecemerlangan kita kan. So bagaimana di peringkat IBS sendiri? So bagaimana pelan strategik yang telah dirancang untuk terus memartabatkan bidang penyelidikan di peringkat global? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih banyak Puan Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada panel penilai, kita ada Prof. Aziz dan juga Prof. Suhaimi serta rakan-rakan warga UPM sekalian. Mungkin saya boleh mulakan dengan memberikan sedikit latar belakang mengenai high COE ataupun Pusat Kecemerlangan Pengajian Tinggi. Secara ringkasnya saya rasa saya boleh sebut sebagai HICO. Ya, jadinya di UPM ni Institute Bioscience telah pun mendapat pengiktirafan batch pertama pada tahun 2010. Okay. Maka dengan lengkapnya 10 tahun kami berada di dalam program HICO ini, kami telah pun ditauliahkan ataupun telah bergraduat daripada program HICO di peringkat nasional. Dan untuk makluman semua juga, di UPM ni sebenarnya kita ada 3 HICO. Satunya adalah IBS, iaitu niche kami adalah Animal Vaccine and Therapeutics. Yang kedua adalah Introp. Introp ianya memfokus kepada tropical wood and fiber. Manakala ITAFOS iaitu HICO yang ketiga, ianya memfokus kepada tropical agri-food. Jadi mereka adalah batch yang kelima yang ditauliahkan pada tahun 2017. Jadi pengiktirafan HICO bagi ketiga-tiga institut di UPM ini adalah berteraskan penyelidikan dan inovasi. Seperti mana yang kita sedia maklum, kalau pengiktirafan HICO ni dia ada satunya penyelidikan dan inovasi dan satu lagi adalah berdasarkan servis. Jadi kita ketiga-tiga HICO di UPM ini adalah berteraskan penyelidikan dan inovasi di mana KPI kami adalah berlandaskan kepada 70% penyelidikan dan manakala 30% lagi adalah servis dan juga perundingan. Ya, jadi itulah secara ringkasnya HICO di UPM ini. Jadi untuk makluman semua, di IBS ni sebenarnya HICO-nya adalah sedikit unik berbanding dengan Introp dan juga ITAFOS. Di Introp dan ITAFOS mereka secara keseluruhannya adalah HICO. Namun bagi kami, kami mempunyai 2 lab tambahan iaitu NatureMax yang memfokus kepada natural products dan juga CanRes yang memfokus kepada cancer dan tambahan 4 unit strategik.
Okay. Jadi bagi merealisasikan aspirasi serta matlamat plan strategik UPM, kita bersama-samalah, maksudnya secara institut, bukan sahaja HICO tetapi secara keseluruhannya kita berusaha keras untuk mengurak langkah lah ataupun mengatur plan strategi, ya. Jadi mungkin saya boleh perincikan sedikit, ya. Jadi secara keseluruhannya selari dengan aspirasi keempat yang hormat Naib Chancellor dan juga matlamat Plan Strategi UPM 2021-2025, terutamanya matlamat 2 dan 4. Jadi antara objektif ataupun usaha-usaha yang kami akan jalankan ataupun sedang jalankan ialah satunya ialah untuk mengekalkan status HICO itu sendiri. Ya, jadi untuk mengekalkan status HICO, kita perlulah ada peningkatan sebenarnya dari segi KPI lah. Sama juga sebagai macam RU, ianya ada instrumen yang di mana kita perlu penuhi untuk kita boleh mengekalkan status HICO ini, dan elemen-elemennya adalah saya rasa seperti biasalah untuk RU juga, penerbitan berimpak, inovasi, jumlah-jumlah modal insan dan juga termasuk servis. Ya, sebenarnya servis dan perundingan juga adalah satu elemen yang penting dalam untuk kita mengekalkan status HICO ini. Dan pada saya lah, dalam masa yang sama dengan kita adanya pengiktirafan HICO ini, kita boleh mengekalkan visibility UPM sebenarnya di peringkat, bukan sahaja di peringkat nasional tetapi juga di peringkat global, ya. Usaha kami yang seterusnya, ya, saya akan highlight beberapa usaha yang sedang dijalankan. Ini adalah bersama dengan inisiatif Senet sebenarnya, CEO at PTJ, ya. Dan kami menjenamakan CEO at PTJ ini sebagai CEO at Bioscience. Jadi untuk batch yang pertama, kami telah pun mengenal pasti 3 CEO daripada syarikat-syarikat yang relevan dengan HICO kami dalam bidang niche vaksin dan terapeutik haiwan, di mana kami mengenal pasti 3 CEO iaitu daripada syarikat MVP, Sdn Bhd, syarikat Equagro dan juga Boehringer Ingelheim, di mana mereka ini telah pun bersetuju dan memberikan komitmen, ya, untuk membimbing pensyarah, penyelidik dan juga pelajar kita dalam area-area yang berkaitan, ya. Dan seterusnya, pelantikan apa yang kita panggil penyelidik bersekutu antarabangsa dan penyelidik bersekutu interim. Okay. So ini adalah sedikit berbeza dengan apa yang saya nyatakan sebentar tadi, iaitu CEO at Bioscience. Untuk PBA dan PBI ini, mereka adalah merupakan penyelidik-penyelidik dan bukannya level CEO. Okay. Dan buat masa ini di institut dan saya pasti juga di semua PTJ, kita sudah ada penyelidik-penyelidik yang sama-sama bekerjasama dengan kita, berkolaborasi, ya. Jadi dengan adanya pelantikan secara formal, jadi pelantikan ini akan dibuat oleh yang berbahagia TNCPI. Jadi dengan adanya pelantikan yang formal ini, mereka akan rasa lebih diiktiraf. Dan saya pasti, ya, dalam masa yang sama visibility UPM akan terus meningkat, ya, dengan adanya PBA dan juga PBI. Okay. Dan seterusnya, di IBS juga di samping, ya, menjalankan usaha-usaha untuk bergerak selari dengan plan strategi UPM, kita juga ada projek-projek khas yang dirancang, yang disusun atur. Satunya adalah selari dengan hasrat UPM, untuk meningkatkan peratusan hasil penyelidikan untuk pengkomersialan. Jadi selarilah dengan kita punya niche area animal vaccine and therapeutic. Jadi usaha untuk menghasilkan vaksin penyakit ayam dan juga ikan sedang dipergiatkan, ya. Dan seterusnya kita juga mengenal pasti bidang-bidang penyidikan, yang perlu kita tambah baik, atau bidang penyidikan yang nampaknya kurang berada di UPM ini, dan kita akan bangunkan apa yang kita panggil hub bioinformatics, ya, di UPM.
Dan yang ketiga, kita juga akan berhasrat untuk mewujudkan apa yang kita panggil pusat koleksi sel kanser dan juga perkhidmatan penyelenggaraan sel. Jadi perkara ini kami dapati kita ramai penyelidik yang bekerja menggunakan sel-sel kanser. Namun begitu apabila sel-sel kanser ini dibiarkan, terutamanya bila pelajar kita pulang ke negara ataupun habis bergraduat, jadi sel-sel ini tidak disenggara dengan baik. Okey, jadi ini adalah inisiatif yang akan diambil oleh IBS. Terima kasih Prof. Sunita. Saya pasti banyak inisiatif yang dijalankan oleh pihak IBS untuk melibatkan bidang penyelidikan dan juga untuk meneruskan kecemerlangan penyelidikan di peringkat global. So saya tertarik dengan isu-isu inisiatif yang di-highlight oleh Prof. Sunita sebentar tadi, especially untuk meningkatkan visibility dan saya yakin ini semua menyumbang kepada quintuple helix, not only quadruple helix tapi quintuple helix yang akan menyebabkan UPM terus melonjak sebagai universiti pendidikan, insyaAllah. Okay, Prof. Azir, saya balik kepada Prof. Azir. Kita dah lihat tentang pendidikan, institut kan, tapi di sini juga di UPM bukan hanya institut yang menyumbang kepada pendidikan tapi juga fakulti. So bagaimana Prof melihat sinergi di antara fakulti dan institut sebagai satu kelebihan berbanding persaingan lah kan, dalam memperkasakan bidang pendidikan UPM khususnya di arena antarabangsa. So adakah inisiatif khusus ataupun perancangan strategik di peringkat RMC ataupun pejabat NCPI dalam memperkasakan penyelidikan di kedua-dua entiti ni, fakulti dan institut? Silakan Prof. Okey, terima kasih. Terima kasih Puan Moderator. Kewujudan universiti ni berteraskan kepada ilmu dan kepakaran. Dan kalau kita lihat dari segi di mana universiti terkemuka di dunia, so mereka mempunyai entiti fakulti ataupun sekolah, dan mereka juga mewujudkan pusat-pusat penyelidikan dan juga yang kita boleh kenali sebagai institut di UPM ini. So seperti yang telah diperjelaskan oleh Prof. Sunita tadi, strategik yang dilaksanakan oleh UPM untuk mewujudkan institut ni adalah memang untuk kita melandaskan, maksudnya memfokuskan penyelidikan di institut yang telah diwujudkan. Dan disebabkan ada inisiatif yang selari dengan inisiatif kerajaan, oleh itu kita 3 institut kita berjaya mendapat taraf HICO. Dan ketiga-tiga HICO ni adalah berteraskan kepada bidang pertanian. So itu yang membuatkan membanggakan universiti, kerana UPM memang dah sinonim dengan pertanian. So oleh itu okey, saya kena sedikit kena perjelaskan kewujudan institut ni dia mesti bersifat pelbagai bidang. Maksudnya multidisciplinary. So kalau kita wujudkan institut mempunyai bidang yang sama dengan fakulti, so seolah-olah kita mempunyai 2 fakulti di dalam universiti. So itu tidak mungkin. Dan kalau kita lihat pula sejarah penubuhan institut dan juga dari segi kita kata pelantikan pengarah institut ni. Kalau ikut sejarah ni, apabila pengarah baru masuk, so dia akan membawa ideologi ataupun kepakaran beliau ke dalam institut. Dan oleh itu menyebabkan arah tuju institut tu akan tidak maksudnya dia tidak ada, kita panggil blueprint. So maksudnya tidak ada blueprint, oleh itu dia akan mengikut kepada kepakaran seseorang yang bernama pengarah pada ketika itu. So oleh itu saya rasa UPM telah berjaya melaksanakan transformasi, maksudnya ia berpanjangan daripada dulu lagi. So sekarang ni semua institut mempunyai arah tuju masing-masing, mempunyai bidang tujuan penyelidikan masing-masing, dan ini membolehkan ada kita panggil separation between institut dan juga fakulti. Tetapi ini bukannya bermaksud saya anggap macam inilah, institut dan fakulti ni adalah adik-beradik. So kita tak bolehlah bergaduh je sepanjang masa kan. Walaupun di kalangan adik-beradik kita ni mesti kita bergaduh kan. Okey. So tetapi yang kita nakkan adalah sebagai kerjasama.
Okay, sinergi. Okay, pertama yang paling penting adalah penetapan bidang tujahan itu mesti jelas. So tidak boleh ada pertindihan. Dan institut pula mestilah bersifat multidisciplinary. So jika kita faham, okay, kita panggil asas penubuhan dan juga arah tuju institut ni, saya nampak itu bukannya satu masalah yang besar. So kita dah, kebanyakan institut kita telah pada ketika ini kita telah berjaya, okay, untuk menetapkan maksudnya institut masing-masing telah menetapkan bidang tujahan mereka dan juga arah tuju. Dan di fakulti pula, so kita perlu memperkasakan penyelidikan yang mana tidak ada bertindih dengan institut. So ini penting sebab kita mesti mempelbagaikan kepakaran di universiti, dan oleh itu fakulti boleh membantu. Fakulti boleh membantu dalam kita mencapai objektif kita untuk menyelesaikan masalah di negara. So masalah di komuniti. Dan oleh itu institut dan fakulti seharusnya melihat kembali, okay, arah tuju penyelidikan di PTJ masing-masing, dan kalau jika boleh melibatkan industri atau melibatkan komuniti yang kita maksudnya yang sesuai dengan bidang kepakaran ataupun bidang penyelidikan kita di PTJ masing-masing. So dengan contohnya IBS telah melantik beberapa 3 orang CEO dan dikenali sebagai CEO at Bioscience. So itu adalah satu usaha yang sangat baik, kerana sebab apabila ada hubungan dengan industri ni, so ini akan membuka jalan atau membuka peluang yang lebih besar untuk kita berkolaborasi dengan mereka, dan seterusnya kita menterjemahkan penyelidikan kita di makmal ke dalam industri. So itu juga akan memboleh kita meningkatkan kita punya pengkomersialan hasil penyelidikan kita. Dan kena ingat apabila kita dapat melaksanakan ini, so kita akan menubuhkan kemungkinan kita akan menubuhkan satu syarikat baharu, dan daripada syarikat baharu ini kita akan sebenarnya membuka peluang pekerjaan kepada rakyat Malaysia terutamanya. So ini sebenarnya akan meningkatkan lagi ekonomi, dan daripada sini usaha ini, so apabila syarikat itu telah maju, so kita juga mengharapkan sumbangan, pulangan kepada universiti. So jangan lupakan universiti. So ini adalah sebenarnya kita nak create satu kita panggil circular ekonomi yang penting, kerana penjanaan pendapatan ni adalah sangat penting. Kita tidak boleh bergantung kepada dana RU semata-mata. So dana RU kita faham dengan keadaan ekonomi negara, so dana RU kita semakin menguncup. Dan ini akan memberi kesan sebenarnya jika kita bergantung 100% kepada dana RU. Dan saya rasa penyelidikan berstrategi ni, maksudnya kita kena ada approach di mana kita kena laksanakan strategic research, dan dengan dana yang terhad ini, so kita perlu memilih beberapa penyelidikan strategik yang selari dengan strategik UPM kita 2021 hingga 2025. So itu adalah saya rasa yang penting, dan isu yang mungkin yang agak ketara adalah penempatan staf akademik lah sebenarnya. So ini sejak saya masuk dulu, sejak saya lahir di UPM lah kot. So itulah cerita dia, tak habis-habis. Okay, so maksudnya penempatan staf akademik ini kita perlu, bukan tugas RMC ini adalah kena melibatkan pendaftar dan sebagainya. So kita kena lihat sebab apabila saya bagi contoh lah, apabila contohlah Prozonita kat sini dilantik sebagai pengarah, so dia pengarah, so tak lama lagi term dia habis. So apabila habis, Prozonita ni akan kembali ke fakulti. So apa yang berlaku? Kemungkinan Prozonita akan dilantik sebagai dekan pula atau timbalan dekan. So di mana dia patut menyumbang? Di fakulti ke di institut? Itu satu soalan yang kita kena fikirkan. Sebab kekuatan institut ni adalah berdasarkan kepada sebenarnya sumber manusia.
kepakaran sebenarnya, kepakaran yang kita patut kekalkan mereka ni di institut. So tetapi bagaimana caranya? Itu saya tak ada jawapan di sini. Tetapi hasrat saya kalau boleh, disebabkan beberapa universiti lain, RU yang lain, mereka memang ada jawatan tetap di institut. So bagaimana mereka boleh laksanakan berikut perkara begitu? So sepatutnya kita kena pelajari, kita kena pelajari dan cuba kita ambil inisiatif yang baik untuk kita terapkan di universiti supaya kita boleh memperkasakan kedua-duanya sekali. Kita tak lupakan fakulti. Fakulti ada kepakaran mereka yang tak ada di institut. So itu penting. So kita faham itu adalah sebenarnya demarcation antara institut dan juga fakulti. So saya rasa itu sahajalah komen saya, Puan Moderator, buat masa ni. Ya, terima kasih Prof. Aziz. So kalau kita lihat sinergi antara fakulti dan institut tu memang penting lah untuk mengekalkan kecemerlangan penyelidikan UPM. Dan seperti yang Prof. Aziz maklumkan, penyelidikan berstrategi itu ialah sesuatu yang amat penting lah supaya tidaklah bergaduh kan kedua-dua institut dan fakulti. Dan saya suka nyatakan saya suka nak petik lah apa yang Prof. Aziz mention berkaitan dengan lantikan hakiki lah staff di institut sebab saya sendiri pun ialah seorang daripada RA. I was TP di Introp di salah sebuah HICO juga, dan saya telah kembali ke fakulti, dan saya juga lihatlah itu satu perkara yang mungkin perlu dititik beratkan di UPM sekiranya kita ingin terus mengekalkan kecemerlangan institut, especially HICOE. Terima kasih Prof. Aziz. Okey, untuk Prof. Suhaimi, saya balik kepada Prof. Suhaimi. So tadi Prof dah nyatakan ada 4 bahagian yang berbeza di iPutra. So sekarang ni kita nak lihat, sebab saya dah cuba memahami lah apa peranan iPutra dan sebagainya kan. Dan boleh tak Prof kupaskan secara mendalam lah 3 teras utama iPutra, sebab saya lihat di website iPutra dia ada inisiatif like iPutra Go Global, iPutra Community dan iPutra for UPM. So adalah inisiatif dan pelan strategik bagi setiap teras tersebut. So boleh Prof kongsikan tak bagaimana inisiatif dan teras tersebut boleh membantu UPM sebagai sebuah universiti berreputasi antarabangsa? Baik, terima kasih sekali lagi Prof. Hidayah. Sebelum saya jawab soalan daripada Prof. Hidayah, mungkin saya nak tambah sikit lah apa yang dijelaskan oleh Prof. Aziz tadi. Bukan saya nak tambah, tapi saya nak kaitkan dengan pengantarabangsaaan. Dan kita semua setuju bahawa pengantarabangsaaan ini penting untuk negara dan untuk UPM. Dan bila kita sebut tentang pengantarabangsaaan, sebenarnya pengantarabangsaaan ini merujuk kepada kalau dalam istilah bahasa Inggerisnya, dia panggil internationalization at home dan juga internationalization at abroad. Maksudnya pengantarabangsaaan di kampus dan pengantarabangsaaan di luar negara lah. Dan ini kita kena faham. Maksudnya apabila kita sebut pengantarabangsaaan, ia adalah satu proses dan kita nak meletakkan universiti kita di peringkat global. Saya tertarik dengan apa penjelasan yang dibuat oleh kedua-dua panel tadi, Prof. Zunita dan juga Prof. Aziz, yang menyatakan bahawa institut penyelidikan yang ada di UPM ini sebenarnya mereka telah bersedia. Mereka telah bersedia dan mereka ada ekosistem yang baik. Dan bagi saya itu adalah amat baik kerana itu adalah satu penanda aras dan itu adalah satu rujukan pihak luar untuk datang ke sini. Dan untuk makluman semua, sebenarnya pada hari ini semenjak sempadan Malaysia dibuka kepada penyidik-penyidik luar, kita sudah mula ramai menerima penyidik-penyidik luar untuk membuat research attachment di UPM. Alhamdulillah. Dan kita juga menghantar penyidik-penyidik kita keluar untuk mendapat pengalaman di luar. Pada hari ini contohnya semalam saya ada satu mesyuarat, satu meeting secara maya dengan University of Lorraine, France di sana dengan pihak antarabangsa di sana dan juga dengan salah seorang penyidik kita di Fakulti Hutan, dia berada di sana. Jadi saya nak maklumkan bahawa penyidik-penyidik di UPM sekarang ni berada di serata dunia lah. Berbalik kepada soalan daripada Prof. Hidayah tadi tentang teras iPutra,
iaitu iPutra Go Global, iPutra with Community, iPutra for UPM. Sebenarnya apabila saya masuk ke iPutra, saya dapati bahawa mungkin pada ketika itu kita menerima ramai permintaan daripada luar untuk masuk ke UPM. Jadi pada ketika itu kita sibuk mengurus, ya. Kita hanya mengurus apa yang ada, ya. Dan kebetulan pula semasa saya masuk keadaan pandemik. Jadi permintaan itu mungkin kurang, ya. Jadi saya melihat bahawa kita perlu berubah daripada hanya sekadar mengurus. Kita perlu mengorak langkah, meneroka dan mendapatkan sesuatu yang baru, ya. Jadi kita tidak lagi duduk dalam mengurus, tetapi kita perlu keluar. Itulah timbulnya teras iPutra Go Global, iPutra with Community dan iPutra for UPM. Bila kita sebut tentang iPutra Go Global, maknanya kita kena cari tempat yang baru, kita kena cari partner-partner yang baru. Sebenarnya saya sebut tadi, iPutra juga berperanan untuk menggandingkan penyelidik-penyelidik terkemuka di luar negara dengan penyelidik-penyelidik yang kita ada dalam UPM, ya. Jadi untuk itu saya letakkan tanggungjawab ini kepada Seksyen Jalanan Global tadi. Dia perlu membuat mengenal pasti pasaran. Dia perlu menganalisa pasaran dan dia juga perlu melihat umpamanya kalau kita bercakap tentang mobility, region yang mana yang kita boleh tap. Ya, kita anggap itu adalah satu market kepada kita. Contohnya Middle East ataupun Australasia misalnya, ya. Mereka ini dipertanggungjawabkan untuk melakukan perkara-perkara ini supaya aktiviti pengantarabangsa itu akan menjadi lebih rancak, ya. Dan mereka juga akan diminta supaya mencari partner baru dan juga merangka program-program yang lebih dinamik, yang lebih baik supaya rakan-rakan kita di luar akan datang ke sini untuk mendapat pengalaman baru. iPutra with Community, saya teringat minggu lepas ataupun baru-baru ni dah pihak pejabat pendaftar ada menganjurkan seminar pemampanan tabir urus UPM. Dalam seminar tersebut ada satu forum di mana salah seorang ahlinya adalah ahli lembaga pengarah kita sendiri, iaitu Datuk Hassan Mat. Dia ada menyatakan bahawa dalam melaksanakan fungsi sebagai pusat pendidikan tinggi di Malaysia, UPM, UPM tidak seharusnya memfokuskan kepada aktiviti dalam kampus semata-mata ataupun memfokuskan kepada aktiviti akademik semata-mata. UPM perlu keluar. UPM perlu lebih berfungsi dalam menambah nilai ataupun menambah baik kehidupan masyarakat di luar. Dan ini adalah seiringan dengan apa yang kami fikirkan. Dan sebenarnya bagi kami, iPutra with Community ini juga mempunyai serampang dua mata. Yang pertamanya, kita akan memberi pengalaman baru kepada pelajar-pelajar ataupun staf antarabangsa, sama ada secara mobiliti ataupun secara sepenuh masa berada di sini. Kita akan membawa mereka ke kawasan-kawasan komuniti ini, ya, supaya mereka mendapat pengalaman baru, ya. Dan selain daripada itu, pihak komuniti juga akan mendapat faedah kerana mereka akan mendapat pendedahan baru juga daripada pihak luar, ya. Dan apabila program-program seperti ini berlaku, maka keterlihatan UPM itu akan lebih jelas. Orang akan lebih nampak UPM di luar. Dan kita ada pengalaman sebenarnya. Dan program-program yang kita buat ada pengalaman di mana badan NGO telah melihat apa yang kita laksanakan. Mereka telah menawarkan bantuan dari segi kewangan juga kepada kita. Dan ini adalah satu yang baru, satu yang bagus kepada kita, kerana daripada bantuan berkenaan kita boleh gunakan untuk program-program pelajar kita. Jadi saya juga meletakkan tanggungjawab ini kepada pihak Seksyen Pentadbiran dan Khidmat Sokongan, kerana mereka perlu menyediakan prasarana yang baik, yang kondusif kepada komuniti antarabangsa. Jadi mereka perlu mencari sekarang ini satu kawasan ataupun satu komuniti yang kita boleh ambil sebagai komuniti angkat iPutra. Jadi kita akan bersama-sama dengan komuniti, kita akan bangunkan komuniti dan kita akan bawa komuniti antarabangsa ke tempat itu. Ya? Ini adalah apa yang kita fikirkan, yang kita harap akan dapat diwujudkan.
iPutra for UPM bermaksud semua warga iPutra sepatutnya bertanggungjawab melaksanakan tugas untuk UPM. Demi nama baik UPM, demi UPM ya. Yang pentingnya nama baik UPM lah. Dan saya meletakkan tanggungjawab kepada Seksyen Visa dan PAS kerana mereka berurusan dengan klien dan juga pihak berautoriti. Dan memang dia agak rumit ya, kerana dia berurusan dengan pihak berkuasa, dengan peraturan dan undang-undang, dan kita dalam memastikan kita memudah cara perjalanan visa dan PAS komuniti antarabangsa ke Malaysia, ke UPM. Kita juga perlu memastikan bahawa keberadaan mereka di sini adalah mengikut lunas undang-undang. Jadi kita itu maksudnya kita tidak mahulah ada staff atau pelajar yang attach dengan UPM memberi kesan ataupun nama yang tidak baik kepada UPM ya. Jadi dengan itu itulah maksudnya iPutra for UPM tu dalam kita melaksanakan tugas untuk UPM, tapi dalam masa sama kita perlu menjaga nama UPM supaya UPM tu terus melonjak ke depan dengan cemerlang. Terima kasih Prof. Memang banyak program yang telah dirancang dan diatur oleh pihak iPutra dan ini amat baguslah dan bermanfaat untuk komuniti especially. Dan macam yang Prof Azim mention tadi lah, universiti, trust universiti ialah ilmu dan kepakaran. Kalau kita lihat tagline UPM sendiri ialah berilmu berbakti, kan Prof? So maknanya program-program yang disusun tu memang sangat mencerminkanlah tagline UPM. InsyaAllah kita berilmu dan berbakti kepada orang ramai. Prof Zunita, tadi Prof Zunita ada mention tentang penyelidik bersekutu interim ya, PBI kan. Dan kalau kita faham interim researcher ni kebanyakannya terdiri daripada golongan penyelidik muda kan. Dan penyelidik muda seperti yang kita maklum ialah mereka yang akan menjadi pelapis lah kepada penyelidik yang sedia ada. Apakah strategi mungkin IBS dan juga institut lain ya selaku HSOE ataupun institut dalam melatih penyelidik muda ini untuk meningkatkan visibility mereka sendiri dan juga seterusnya bersama-sama ahli institut lain untuk memartabatkan UPM sebagai universiti pendidikan tersohor di peringkat antarabangsa? Terima kasih banyak Prof Hidayah. Saya betulkan sedikit fakta tadi Prof. Sebenarnya yang PBI tadi tu adalah penyelidik bersekutu industri. Okey, jadi penyelidik bersekutu industri itu adalah mereka penyelidik di industri di mana mereka yang kita kena pasti untuk kita lantik lah ya. Jadi untuk penyelidik bersekutu interim pula, okey, ini adalah sebenarnya lantikan dalaman PTJ. Jadi di institut kami mempunyai penyelidik bersekutu interim di mana kami sendiri mengenal pasti dan lantikan tu dibuat di peringkat dalaman sahaja, bukan di peringkat universiti, dan objektif utama kami penyelidik bersekutu interim ni adalah untuk melatih ataupun mengenal pasti mereka yang berpotensi untuk dilantik sebagai penyelidik bersekutu dalam masa yang terdekat. Okay. Jadinya untuk menjalankan proses tersebut, apa yang kami adakan, saya rasa pasti sama di semua institut, kita mengadakan pelan penggantian. Ya, pelan penggantian ni adalah sangat penting dan saya rasa di peringkat universiti pun telah pun diadakan pelan penggantian untuk 10 tahun yang akan datang. Jadi di peringkat institut untuk mengenal pasti interim ni juga kita telah ada perancangan tersebut di mana kita menurut pelantikan penyelidik bersekutu interim ini dilakukan menurut program-program penyelidikan. Contohnya macam di IBS kita ada 12 program penyelidikan. Jadi setiap program penyelidikan ini perlulah ada pelapis-pelapis yang tertentu. Ya, di mana apabila kita senaraikan mereka ini mengikut bukan sahaja lab tetapi juga program penyelidikan, kita boleh mengenal pasti sekiranya terdapat kekurangan daripada dari segi setengah kepakaran.
Dan apa yang betul lah macam apa yang Prof Aziz nyatakan tadi, di institut ini kita menjalankan pendidikan yang multidisiplin ya. Bila pendidikan multidisiplin ni jadi sudah tentunya pendidik kami datang daripada pelbagai PTJ. Jadi sokongan daripada dekan, pengurusan di pihak fakulti adalah sangat-sangat kami perlukan untuk kita jayakan perjalanan penyelidikan multidisiplin ni. Ya, contohnya macam yang tadi, contoh yang saya bagi tadi, bioinformatics omics tu, kita mempunyai penyelidik daripada fakulti perubatan veterina, fakulti biotek, fakulti sains komputer, fakulti kejuruteraan dan berbagai lagi. Ya. Jadi dari segi melatih, satunya adalah dengan adanya pelan penggantian ni, jadi kita pun membuat pelantikan untuk 2 tahun. Okay. Jadi dalam masa 2 tahun ini kita akan mereka ini akan berada di dalam lab, okay, menjalankan penyelidikan di institut, dan kita akan tagkan dia dengan penyelidik senior. Okay. Jadi dalam masa yang sama, penyelidik senior ni akan membawa penyelidik-penyelidik muda ini turut menjalankan aktiviti-aktiviti mereka seperti contohnya sekiranya mereka ada perbincangan dengan pihak industri, dengan universiti antarabangsa, dia akan turut memanggil sekali penyidik interim ni, dan dalam masa yang sama kita boleh melihatlah dari segi kesesuaian dan dari segi potensi untuk mereka menjadi penyidik bersekutu kami yang akan datang. Dan konsep mentor-mentee lah juga ya, Prof. Betul, pementoran lah. Dan satu lagi saya ingin juga petik lah, saya rasa saya suka dengan idea yang berbahagia TNCPI yang telah dinyatakan pada bicara yang sesi bicara yang nombor 1 tadi, dan juga apa yang Prof Shuaimi katakan tadi, cuti sabbatical. Ya, mungkin cuti sabbatical kepada bukan sahaja penyidik muda tetapi penyelidik-penyelidik di UPM ini disusun secara berkala supaya mereka dapat pergi dan melihat dan bring back all the best practices daripada luar negara dan boleh dipraktikkan di UPM ini. Ya, so sabbatical lah, saya rasa that is one of the things yang kita perlu pertingkatkan lah di UPM ini. Terima kasih, Prof. Boleh Prof ulas sedikit tak tentang pegawai penyelidik kan? Sebab pegawai penyelidik juga merupakan staf utama lah di institut ya. So bagaimana usaha institut untuk memperkasakan atau meningkatkan kesarjanaan mereka sebagai penyelidik yang diiktiraf di peringkat antarabangsa? Okay, so ini isu yang berbeza lah penyelidik RO kita, research officers. Jadi saya dimaklumkan di UPM ni kita ada sejumlah 93 orang 93 orang RO daripada grade Q41 sehinggalah grade 54 jadi di peringkat IBS sebenarnya kita adakan sesi interaksi bersama dengan RO-RO ini untuk mengenal pastilah bahagian-bahagian yang boleh kita lihat dan yang boleh kita tambah baik, dan kita telah kena pasti sebenarnya ada 3 bahagian. Satu adalah dari segi penerbitan, yang kedua adalah dari segi grant, dan yang ketiga adalah visibility. Okay. Jadi yang pertama ni, kalau kita tengok dari segi penerbitan ni, ini termasuk juga tentang penulisan chapter is books dan juga penulisan buku. Jadi di peringkat IBS kita telah pun mengadakan latihan bersiri itu apa yang kita lakukan dalam musim pandemik yang lepas, di mana projek ini diketuai oleh fellow penyelidik kami yang senior, yang amat berpengalaman. Jadi beliau telah membimbing kita punya RO yang seramai 13 orang ini step by step daripada awal sehinggalah dapat menerbitkan review artikel. So inisiatif kami yang pertama adalah untuk menulis review artikel, kerana untuk penulisan jurnal-jurnal yang terbit daripada hasil penyelidikan, saya rasa RO kita sudah ada ataupun RMC sendiri telah pun banyak mengadakan latihan-latihan. Tetapi kami mengambil inisiatif untuk membimbing mereka untuk menulis review artikel. Dari segi grant pula, okay, kita punya RO di UPM ini seramai 38%
mempunyai ijazah PhD. Okay. Jadi kita pun sama setuju saya rasa untuk RO ini memperolehi grant sebagai PI adalah sedikit sukar. Jadi ramai daripada mereka yang memfokus kepada grant putra. Ya Prof Hazir? Betul. Jadi grant putra, dan kita menggalakkan mereka juga turut mencari peluang-peluang untuk mendapatkan grant industri. Okay. Jadi untuk grant industri, untuk mereka yang 38% yang ada memperolehi ijazah PhD ni kurang sukar berbanding dengan mereka yang belum memperolehi PhD. Okay. Jadinya kami ingin mencadangkanlah ya di sini, sekiranya Universiti Putra Malaysia boleh memperuntukkan ya grant khas untuk RO di UPM ini supaya memaksimumkan peluang mereka untuk mendapat dana, dan dalam masa yang sama ianya akan definitely akan contribute lah kepada output penyelidikan di UPM. Okay. Dan bila bercakap tentang tadi ya dengan pementoran dan selainnya, ini juga sama dengan kita punya penjejak bersuku interim. Sistem pementoran ini juga dibuat untuk research officers, dan dari segi visibility saya rasa dengan program pementoran ini ianya boleh juga boleh meningkatkan visibility pegawai penyelidik kita. Dan satu lagi inisiatif yang kami jalankan ialah program yang dianjurkan oleh RO, iaitu dipanggil Let's Talk at IBS ya. Bila mana saya lihat setelah 15 siri Let's Talk at IBS ni, saya nampak mereka adalah lebih ke hadapan ya dalam mendapatkan network ya daripada luar dan sebagainya, dan dengan tidak secara langsung saya rasa itu juga adalah melatih RO kita untuk meningkatkan visibility mereka ya. Okey, terima kasih Prof. Terima kasih Prof Zunita atas perkongsiannya. Let's Talk at IBS sudah 15 siri. So amat menarik lah untuk kita meningkatkan kesarjanaan pegawai penyelidik kita dan memperkehadapankan mereka lah sebagai penyelidik terulung insyaAllah. Dan kalau kita lihat tadi Prof Zunita juga ulas tentang penyelidik interim ya. So mungkin kita boleh mewar-warkanlah kepada penyelidik muda kita. So jangan risau untuk join institut ya, sebab kita ada banyak institut yang boleh berkaitan dengan bidang masing-masing. So di sini kita pun nak mencarilah interim researcher di institut. Dan seperti Prof Zunita mention, ada konsep pementoran kan. So itu adalah sesuatu yang menarik lah untuk difikirkan oleh penyelidik muda kita untuk sama-sama memeriahkan penyelidikan di institut insyaAllah. Okay, sebagai pusingan yang terakhir ni lah, kita nak dengar lah take home message daripada setiap panel kita. So kita beri 3 minit untuk setiap panel. Untuk Prof Azir sebagai pengarah RMC, saya pasti banyak perkara yang Prof sedang rancang dalam usaha menambah baik penyelidikan di UPM. Dalam jangka masa 3 minit ni, boleh Prof kongsikan hasrat Prof sebagai pengarah RMC untuk mengajak ahli UPM agar dapat bersama-sama berganding bahu menjayakan aspirasi UPM dalam memperkasakan penyelidikan, khususnya untuk menyumbang kepada negara dan kepada global secara amnya. Okay, terima kasih Puan Moderator. Saya berminat dengan kupasan Prof Suhaimi tadi. So kita nak jadikan universiti ni ataupun institut ataupun fakulti yang menjadi sumber, kita panggil menjadi pusat rujukan pusat rujukan di negara dan juga di antarabangsa. So dan kalau kita lihat kekuatan penyelidikan di UPM ni, kita tidak boleh nafikan kita tak boleh nafikan bahawa penyelidikan di UPM ni memang telah dibantu dengan dana RU yang kita terima. So bagaimana kita mendapat dana RU ni adalah kerana kita berjaya mendapatkan status RU tersebut. Dan seperti orang kata pepatah lah, untuk memasuki liga ni satu cabaran yang besar. Untuk kekal di dalam liga ni pun satu cabaran yang besar. Dan untuk menjadi juara di dalam liga ni lagi cabarannya lebih besar.
So oleh itu untuk kita berganding, untuk kita bekerjasama so kerjasama ni penting kerjasama ni bukanlah di peringkat staf akademik saja yang saya lihat. So kerjasama ni mestilah dari peringkat staf akademik, dari peringkat pegawai penyelidik, pegawai sains, penolong jurutera, pegawai, pelaksana, keseluruhan ekosistem human resource tu mestilah bekerjasama untuk kita menjadikan kita punya aktiviti penyelidikan kita lebih efisien. So dan skim pementoran yang dinyatakan dikupas oleh Prof Zonita tadi adalah satu kita panggil proses yang sangat penting sebenarnya. Proses pementoran ni adalah satu proses yang kita rasa dia sebagai kita panggil internal growth kita di UPM ni. Dan kita nakkan supaya senior-senior di Universiti Putra Malaysia ini menggambling tenaga, membantu penyidik muda bersama-sama dengan mereka yang sudah tersohor ni supaya kita boleh mengekalkan kita panggil kepakaran tu di universiti. So di mana apabila komuniti luar merujuk kepada melihat kepada masalah makanan di Malaysia contohnya, so mereka akan rujuk terus kepada UPM kerana mereka tahu UPM mempunyai kekuatan di dalam penyelidikan di dalam bidang makanan. So bagi saya pengekalan UPM sebagai salah satu RU ni sangat-sangat penting kerana kita mahu dikenali sebagai salah satu universiti penyelidikan yang terbaik. Dan saya harap staf akademik di UPM ni faham dengan tanggungjawab kita sebagai pegawai akademik di mana kita perlu mengutamakan pengajaran dan pembelajaran, kita perlu mengutamakan penyelidikan dan juga kita tidak melupakan perkhidmatan profesional kita. Apabila kita memenuhi, mengimbangi ketiga-tiga skop kerjaan ini, so itulah yang kita namakan dia sebagai staf akademik. So itulah kupasan saya, Puan Moderator. Terima kasih. Terima kasih Prof. So mungkin the take home message lah, kita sebagai staff akademik ni perlu menyumbang secara holistik lah untuk melengkapkan diri kita sebagai staff akademik yang berketerampilan insyaAllah, dan pengekalan status RU tu sangat penting Prof untuk kita bersama lah. Sangat penting. Ya, untuk kita memenuhi tagline UPM sendirilah, berilmu berbakti InsyaAllah. Okey, Prof Suhaimi, dalam masa 3 minit ni, Prof Suhaimi tadi dah nyatakan pelbagai program iPutra kan, dan kita pun dah lihat bahawa iPutra ni merupakan gerbang laluan utama untuk UPM meneroka lebih banyak peluang kerjasama dengan negara luar dan dapat menarik lebih banyak pelajar luar untuk datang ke UPM menyertai program mobility dan sebagainya. So sebagai kata-kata akhir, bagaimana Prof melihat iPutra dapat membantu UPM untuk meningkatkan kerjasama aktiviti dengan PTJ lain, ya? Contohnya dengan fakulti ataupun institusi, RMC, Sirnet, UCTC dan sebagainya dalam mencapai aspirasi Putra Global 100 pula. Silakan Prof. Terima kasih Prof Hidayah. Saya nak sambut apa yang disebut oleh Prof Aziz tadi. Prof Aziz dah sebut satu perkataan yang penting bagi saya, itu kerjasama. Kerjasama di semua pihak, setiap individu dan setiap PTJ untuk meletakkan UPM apa yang Prof Hidayah sebut tadi, Putra Global 100 kan. Okey. Pihak kami melalui yang berbahagia TNC Akademik, Prof Ismi, baru ni saya berjumpa dengan beliau dan beliau menyatakan bahawa pengantarabangsa ini penting, ya, dan kita akan melihat semula, dan satu perubahan yang baru akan berlaku mungkin, ya, dan ini telah pun diberi mandat kepada saya, di mana sebelum ini kita ada apa yang kita panggil jawatan kuasa mobiliti pelajar sahaja, dan mungkin kita tidak nampak penting pengantarbangsaan. Jadi melalui mandat yang diberi oleh TNCA, kita akan menserut-serut semula jawatan kuasa berkenaan, di mana kita akan menjenamakan jawatan kuasa berkenaan kepada jawatan kuasa pengantarbangsaan universiti, di mana ahli-ahlinya nanti akan melibatkan semua ketua PTJ daripada fakulti, institut, college, ataupun sekolah juga, ya. Jadi pada ketika itu kita akan dapat melihatlah sinergi di antara PTJ. Kalau sebelum ini mungkin
Institut Prof Zinita ada melakukan pengantarabangsaan, mungkin pihak kami terlepas pandang, ya, dan data itu mungkin kita tak dapat capture dengan lebih baik, ya. Data-data itu tidak tersusun. Jadi dengan adanya jawatan kuasa ini, data-data ataupun maklumat pengantarabangsaan akan menjadi lebih tersusun lah. Jadi maknanya kita akan melihat kepentingan pengantarabangsaaan di UPM nanti, insyaAllah, ya. Yang keduanya, bila kita sebut pengantarabangsaaan, maksudnya kita tadi saya sebut tentang pengantarabangsaaan di kampus, ya. Kita dalam menyiapkan pengantarabangsaaan di kampus ini, maksudnya kita kena ada pelaksanaan yang baik, kita kena ada, kalau institut, alat-alat pendidikan yang bagus, yang baik, di fakulti ada program yang baik, persekitaran yang baik, dan juga layanan yang baik kepada pelajar dan komuniti antarabangsa. Itu penting, ya, kerana seperti mana saya sebut tadi, mereka ni adalah duta kecil kita. Mereka akan kembali ke negara mereka, mereka akan kembali ke universiti masing-masing, dan mereka akan menceritakan pengalaman yang mereka dapat di UPM. Dan kita harapkan pengalaman yang diceritakan itu adalah pengalaman manis. Dan kalau ini berlaku, kita harapkan supaya merancakkan UPM Global itu akan dapat dilaksanakan dengan baik. Itu saja Prof Hidayah. Baik, terima kasih Prof Suhaimi. Kita dah dengar daripada kedua-dua panel kita tentang pentingnya kerjasama, dan untuk itu, untuk Prof Zinita juga, institut kan dilihat sebagai PTJ yang menjadi penyatu ataupun pelengkap kepada penyelidikan di UPM, dengan mengumpulkan penyelidik dari pelbagai bidang kepakaran yang berbeza di bawah satu bumbung yang akan bekerjasama, sebab seperti yang kita maklumlah, penyelidikan ni bersifat multidisciplinary, ya, especially bila kita nak pergi ke peringkat global, ya. So kita juga mengetahui ada pepatah lah yang mengatakan, kalau katakan if you want to go fast, you go alone, but if you want to go far, you go together. So that is konsep kerjasama lah, kan. Pepatah ni menggambarkan perlunya institut sebagai PTJ lah yang menyatukan penyelidik dari pelbagai bidang. Jadi sebagai penutup tirai, boleh Prof berikan sedikit pandangan apa lagi yang perlu dilakukan oleh institut, ataupun apakah lagi yang boleh dilakukan dalam mencapai aspirasi UPM sebagai universiti pendidikan bertaraf antarabangsa? Baik Prof Hidayah, saya rasa kita ulang semula sedikit sejarah penubuhan institut di UPM ini. Jadi tujuan utama penubuhan institut adalah untuk mengumpulkan penyelidik daripada pelbagai latar belakang, pelbagai fakulti untuk menjalankan penyelidikan multidisiplin. So itu adalah keyword. Jadi di institut, semua institut di UPM ini menjalankan penyelidikan multidisciplinary yang tidak ada overlap dengan bidang tujahan di fakulti. Dan untuk makluman semua, pada 1 ke 3 dulu ataupun buat masa sekarang juga, majoriti daripada peralatan yang berteknologi tinggi juga ditempatkan di institut, kerana ini akan memudahkan penyidik-penyidik untuk datang menggunakan fasiliti-fasiliti di institut masing-masing, ya. Jadi dengan erti kata lain lah, sebenarnya sekiranya penyelidik menjalankan penyelidikan yang multidisiplin di institut lah adalah menyediakan persekitaran yang sangat-sangat kondusif, ya. Dan dari segi hala tuju institut pula, di IBS ni kami akan terus berusaha memberikan yang terbaik sekali untuk menjadi pusat kecemerlangan penyelidikan dalam biosains dan teknologi. Dan hala tuju kami adalah amat jelas. Jadi kita adakan sesi bersama warga dan untuk menerangkan pelan strategi IBS dan juga projek-projek khas. Dan kita juga telah pun menerbitkan ada 2 dokumen di sini. Satu adalah pelan strategik dan satu lagi adalah projek khas, di mana kami boleh merujuk, ya,
kepada apa yang telah kami janjikan ya pada awal tahun 2021 dan juga 2022. Dan dalam proses mencapai pelan-pelan ini, kita akan buat pemantauan setiap tahun dan kita akan kemas kini sekiranya perlulah dari semasa ke semasa. Jadi seperti mana kata Prof Aziz, Prof Syuhaimi dan juga Puan Moderator sendiri, kerjasama adalah sangat-sangat penting, bukan sahaja dari segi kerjasama daripada penyelidik, kerjasama daripada staf, pelajar dan semuanya adalah amat-amat penting. Jadi masing-masing kita perlu memainkan peranan kita masing-masing. Dan pesanan saya, kita sama-samalah kita jiwai nilai teras UPM iaitu ihsan, kepelbagaian dan kelestarian. So insya-Allah hasrat kita semua akan tercapai. Terima kasih. InsyaAllah. Terima kasih Prof Zinita atas perkongsian tersebut. Amat menarik. IBS ada membukukan perancangan strategik mereka dan projek-projek khas, dan ini saya rasa amat penting lah untuk menjadi panduan untuk merealisasikan lah, bukan setakat atas paper tetapi juga perlu direalisasikan untuk kita sama-sama menyumbang kepada kecemerlangan UPM. Okay, Alhamdulillah kita telah mendengar pandangan dan perkongsian terperinci daripada ketiga-tiga panelis kita. Terima kasih sekali lagi pada Prof Aziz, Prof Syuhaimi dan Prof Zinita bersama kita untuk mengupas bicara naratif Naib Chancellor siri yang keempat ini. Dan diharapkan input yang diberi ini akan membawa manfaat kepada warga UPM khususnya dalam mencapai aspirasi untuk memartabatkan pendidikan dan mereputasikan UPM sebagai sebuah universiti bertaraf antarabangsa. InsyaAllah sama-sama kita doakan semoga warga UPM bukan sahaja akan menjadi warga kerja yang cemerlang, tetapi juga memberi manfaat kepada semua yang terlibat, terutamanya pemegang taruh kita, dan semoga usaha kita menjadi amal jariah yang bermanfaat di akhirat nanti insyaAllah. Dengan ini tamatlah sudah sesi bual bicara naratif Naib Chancellor siri yang keempat. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.